Ya, suatu ketika dahulu negara kita ataupun di peringkat global pernah diserang penyakit kusta ini, tetapi disebabkan kemajuan perubatan maka pengawalan kepada penyakit kusta ini dapat dikurangkan dan juga kini dapat dikawal sehingga peratusan yang kecil sahaja mereka yang mengidapnya di seluruh dunia. Baik, secara maya pagi ini kita bersama dengan Dr. Rafida Baharudin yang merupakan Ketua Penolong Pengarakanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Zaliha dan Ismail, apa khabar? Saya Alhamdulillah okey. Ya, baik, Alhamdulillah. Doktor, pagi ini kita juga nak bercakap tentang penyakit kusta ataupun dikenali sebagai leprosi ataupun Hansen. Doktor, persoalan tentang penyakit kusta ini sudah lama tidak kedengaran ataupun dalam aspek pengawalan penyakit berjangkit negara kita sebenarnya boleh dikatakan berjaya dalam mengawal penyakit kusta ini. Jadi untuk perihal situasi terkini, bagaimana doktor boleh menggambarkan tentang pemahaman secara lanjut apa yang boleh diketahui tentang penyakit kusta ini, doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pendengar dan penonton. Pertama sekali penyakit Hansen kita atau lebih dikenali sebagai penyakit kusta. Memang ada satu jenis penyakit kuno direkodkan atau dikesan seawal dikenal pasti seawal 1550 sebelum Masehi. Jadi penyakit ini walaupun tidak banyak lazimnya di Malaysia, hanyalah kita mendaftarkan lebih kurang 150 kepada 100 150 kepada 200 macam itu saja setiap tahun. Namun kalau kita lihat di peringkat daerah ataupun lokaliti, penyakit ini masih membebani beberapa golongan-golongan komuniti yang berisiko. Di mana kalau kita lihat kadar prevalen, kalau mengikutkan kiraan lokaliti atau penduduk, kadar prevalennya boleh mencapai melebihi 20 kes bagi setiap 10,000 penduduk. Ya? Tapi di peringkat kebangsaan, ya sememangnya kita telah mencapai kadar eliminasi dengan pencapaian kadar prevalen sebanyak 0.9 kes bagi setiap 10,000 penduduk Malaysia. Ya. Memang tidak banyak, kadar 200 kes setiap tahun, tetapi ia adalah satu penyakit yang kronik, penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sejenis bakteria yang kita tahu namanya Mycobacterium leprae. Dan penyakit ini sebabkan dia terlampau kronik, maka agak susah untuk kita kawal. Maka macam saya terangkan tadi, ia masih wujud di lokaliti endemik dan golongan berisiko seperti kontak rapat. Doktor, dari segi kemajuan teknologi, apakah ada perubahan yang signifikan dalam kaedah rawatan sekarang, terutamanya di Malaysia? Kita seperti kita maklum, sebelum tahun 1940, ya, kalau sejarah di Malaysia ni 1920-an kita ada Valley of Hope atau kalau pusat kawalan kusta di Sungai Buloh dan di Raja James Brook di Kuching dan di Pulau Jerejak di Pulau Pinang dan di beberapa tempat lagi. Ya. Pada zaman itu 1920-an memang kalau kita kenal pasti dia itu kusta tidak asing. Kenapa? Sebab pada ketika itu tidak ada ubat yang berkesan. Pada ketika itu pengasingan adalah sangat perlu, ya, sebab kita tak nak dia menular. Tak ada ubat, betul tak? Jadi kita hanya bergantung kepada waktu dulu herba-herba dan rawatan-rawatan yang lain. Ya. Tapi apabila masuk janji tahun 1940-an, kita Dapsone telah ditemui, ya, ubat Dapsone, dan kita mulakan rawatan Dapsone itu, dia pasti rawatan Dapsone itu boleh memberi kesan. Dan kemudian kita dapati bahawa kita perlu tambah lagi 2 jenis ubat. Ya, jadi rawatan kusta ini makin lama dan semenjak 1981 WHO telah kenalkan satu rawatan yang terdiri daripada 3 jenis ubat. Dan ubat ini
diberi oleh WHO secara percuma. Kita ada 3 jenis antibiotik yang kita panggil multi-drug treatment atau terapi. Terdiri daripada Dapsone, Clofazimine dengan Rifampicin. Jadi ada perubahan dan perawatan WHO regime yang saya nyatakan tadi masih kekal sehingga kini. Tapi kita cuma kena pastikan pesakit yang telah dikesan, didiagnosa perlu mengambil rawatan tersebut setiap hari mengikut tempoh yang ditetapkan oleh perawat ataupun doktor yang merawat. So itu sebenarnya cabaran. Dari segi rawatan, dari segi ujian makmal, semua sudah established, semua sudah ada masalah. Tetapi dari segi untuk memastikan pesakit ambil ubat dalam tempoh yang agak lama, antara 6 ke 12 bulan, itu agak rumit dan agak sukar untuk memastikan itu berjaya dilakukan, diterima oleh pesakit. Ya. Mungkin ada juga beberapa faktor untuk kalau kita lihat kurangnya motivasi ataupun semangat para pesakit ini untuk mendapat rawatan adalah disebabkan oleh diskriminasi. Jadi apakah mungkin boleh dikaitkan bagaimana mereka mengidap penyakit ini dan juga diskriminasi yang diterima oleh mereka khususnya daripada pandangan mata masyarakat? Jadi kusta ini atau Hansen dia masih kepada setengah masyarakat masih memandang gerun seperti yang ditunjukkan gambar-gambar di awal sesi tadi, gambar-gambar melihatkan orang-orang pesakit-pesakit Hansen yang sudah cacat. Tetapi kita perlu mewawarkan advokasi, memberi pengetahuan kepada rakyat di sana, di luar sana, masyarakat di luar sana bahawa tidaklah semua, malahan yang sampai tahap cacat-cacat itu tidak sampai 10% pun. Lazimnya penyakit kusta ini lebih kita kenali dia sebagai penyakit kulit. Yang gambar-gambar itu adalah di peringkat yang lambat dikesan. Dia sudah perak, dia biasanya bermula dengan tumpuk-tumpuk di kulit, tumpuk-tumpuk yang pudar ataupun merah tembaga yang tidak ada rasa. Tapi dia biarkan saja tumpuk itu daripada 1 jadi 2 jadi 3 dan makin banyak. So maka kuman di dalam tu sudah menyerang urat saraf, maka jadilah cacat-cacat yang macam kita nampak sekarang ini. Jadi sebabkan perubahan fizikal itu yang menggerunkan orang, maka masyarakat keliling yang tidak memahami bahawa penyakit ini adalah penyakit keturunan, bukan penyakit berjangkit, bukan penyakit keturunan. Jadi mula mendiskriminasi dan malahan pesakit itu sendiri pun setelah melihat terlalu banyak tumpuk-tumpuk yang muka boleh jadi berubah macam muka singa, pelembung sana, berbonggol sana dan mulut cacat. Kalau lambat pergi jumpa doktor, dia akan jadi cacat lah. Jadi pesakit itu sendiri pun nanti tidak akan selesa dan berasa malu dan tidak mahu bergaul. Itu kita panggil perceived stigma. So selain daripada orang luar yang mendiskriminasi mereka, katakan ini satu tumpahan atau ini adalah penyakit keturunan, maka diskriminasi itu berterusan. Ingatan mengenai pesakit kusta itu perlu diasing bermula dari tahun 1920 sehingga 1940. Informasi itu masih lekat di dalam setengah golongan atau kumpulan umur yang pada pendapat saya mungkin daripada zaman-zaman mereka yang lahir pada ketika itu, mereka menyampaikan maklumat tersebut kepada anak cucu mereka. Maklumat tersebut salah. Jadi anak cucu ni dia kena ingat, kena membaca bahawa tidak lagi dan tidak perlu pengasingan, dah ada ubat yang berkesan. Penyakit Hansen ini boleh sembuh. Ia adalah penyakit berjangkit. Tidak perlu gelut, tidak perlu asingkan lagi, tidak perlu stigma atau diskriminasi. Doktor, apakah berlaku dalam situasi ini bila mana seseorang pesakit itu mempunyai tentangan ataupun rejection terhadap rawatan yang diberikan, ubat itu tidak sesuai dan ia menjadi recurring ataupun berlaku lagi setelah mereka sembuh selepas melalui situasi penyakit seperti ini? Dia lazimnya boleh dikatakan yang mempunyai resistance, kerentanan, peratusnya tidak sampai pun 2%, sedikit sangat. Lazimnya dengan rawatan first line ataupun multi-drug treatment yang saya nyatakan tadi biasanya berkesan terhadap pesakit. Yang peratus yang
kecil tu apabila jika sepanjang rawatan kita biasa ada temujanji dengan pakar kulit atau pakar kesihatan keluarga. Jadi kalau kita nampak kesan-kesan tanda-tanda kerentanan ataupun resisten, nanti kita akan ubah rawatan. Mungkin kita akan ubahkan antibiotik lain, selain ubah sebab dia sudah ada resisten kepada Dexon ataupun rifampicin. So kita akan bagi antibiotik lain dan kita akan lazimnya monitor pesakit. Tidak ada masalah, tidak ada isu. Ya. Doktor, apakah kesan-kesan fizikal penyakit kusta ini digambarkan sebagai irreversible effect ataupun ia tidak boleh untuk dipulihkan kembali dan hanya boleh untuk merawat pada waktu ketika ia sudah pun menjangkit tubuh badan seseorang pesakit itu, doktor? Ya, ini pesanan KKN. Kita hendak bila dah capai tahap 2 kecacatan dalam kita punya irreversible disability, maka kita tidak boleh nak buat apa. Tetapi kita akan rujuk pesakit kita untuk direhabilitasikan. Sebagai contoh, tadi kita nampak ada yang sudah tudung tak ada jari. Kedua tangan ada yang tak ada jari pun. Jadi macam mana dia nak makan? Kalau dia ada jari pun, jari dia dah bengkok-bengkok. Kan ada tu, di gambar tu. Dia dah bengkok-bengkok, tak boleh nak pegang, nak suap makanan ataupun nak pegang sudu. Jadi pegawai rehabilitasi akan buat kaedah macam mana kita lekatkan sudu dengan band dekat tangan dan sebagainya. Kalau ada kecacatan kaki pun ada dia punya cara rehabilitasi. Jadi kita kena ingatkan kepada pesakit atau mereka yang pernah menjadi kontak rapat kepada pesakit kita pada satu ketika dahulu atau pada waktu start. Tiba-tiba mereka nampak ada tumpuk yang pudar ataupun tumpuk yang merah tembakau. Cepat-cepat pergi ke klinik berdekatan untuk berjumpa dengan doktor. Supaya waktu berjumpa tu dia boleh cakap, saya nampak ada tumpuk dan saya ni pernah menjadi kontak rapat kepada pesakit kusta, atuk saya ke ayah saya ke. So saya nampak tumpuk di badan saya risau takut itu. Sebab kemungkinan besar tumpuk yang putih atau merah tembaga itu adalah kusta. Jadi doktor akan periksa lah sama ada dia sensitif lagi tidak dekat kulit yang terlibat tu ada beberapa ujian. Jadi jika pengesanan itu di peringkat awal tidak akan berlaku kecacatan sebab kita lapisan di waktu peringkat kulit saja. Jadi kita dah terus bagi ubat dengan satu dos saja. Maklumat pesakit tu bila dia makan satu dos saja, dia tidak akan memberi jangkitan sudah kepada orang lain yang terdekat dengan dia. Satu dos saja. Tetapi dia kena pastikan dia makan ubat itu setiap hari selama 6 bulan atau 12 bulan bergantung kepada jenis kusta yang dihadapi. Doktor, ada juga yang menyuarakan kebimbangan apakah kebarangkalian sekiranya seseorang wanita itu hamil dan terkena penyakit ini? Kehamilan atau apa-apa jua komorbiditi yang lain, sakit syarif ke, kanser ke, biasanya kes-kes yang rumit macam ini, dia mempunyai 2-3 masalah kesihatan, kita akan rujuk ke pakar kulit. Dan pakar kulit akan membuat ujian tertentu untuk melihat dan membuat pemeriksaan fizikal dan sebagainya untuk memastikan dia tidak akan mempunyai alahan atau reaksi terhadap ubat kusta tersebut. Biasanya tidak ada masalah. Dan bercakap tentang ubat, doktor, apakah juga sebarang kesan sampingan daripada ubat-ubatan yang diambil dalam tempoh rawatan seorang pesakit kusta itu? Dari segi rekod kita, kesan sampingan yang dilakukan juga tidak banyak, tidak sampai 2% pun. Hasilnya kita react kepada ubat Dexon ataupun rifampicin lah. Sebagai contoh, ubat Dexon itu dia boleh menyebabkan kita punya hemoglobin itu jatuh. Kadar hemoglobin kita jatuh. Maka kalau you all ada pernah melihat bagaimana kita follow up patient, lazimnya pada 2 bulan atau 3 bulan pertama kita akan, daripada kita diagnose, mulakan ubat, kita akan bagi temujanji setiap bulan. Ada sebab itu lepas diagnosa mula ubat, lepas 2 minggu kita jumpa balik pesakit, ambil darah, tengok dan sebagainya. Ada tak kesan sampingan dekat hati dia ke sebabkan rifampicin tu liver. Jadi
doktor akan ambil ujian darah tengok ada tak reaksi kesampingan sebabkan radiotoksin atau Dexon tersebut. Dan kalau dia okey, kita akan follow up lepas 1 bulan, dan kalau selama 2 bulan tu dah okey, 3 bulan tu dah okey, kita biasa akan jumpa dia dalam 2 atau 3 bulan sahaja. Sehinggalah tamat. Dan kita juga itu mengenai kesan sampingan ubat. Macam saya katakan tadi, berdasar rekod itu tidak ramai itu. Tak sampai 1%. Less dalam 1 atau less than 1%. Doktor, kalau sebelum ini pengasingan bagi pesakit-pesakit kusta itu dilakukan di beberapa kawasan yang terpencil ataupun di beberapa kawasan yang dihaskan ataupun yang digazetkan. Namun begitu untuk situasi ketika ini, apakah perlunya kuarantin pengasingan untuk pesakit-pesakit kusta ini daripada mereka yang tidak mempunyai penyakit ini ataupun daripada ahli keluarga yang tidak terjangkit dengan penyakit ini, Doktor? Okey. For example, mula kita kena faham dulu diasing sebab tiada ubat. Sekarang bermula daripada yang saya boleh cakap terstrukturnya program kawalan kusta negara pada tahun 1960-an, maka pesakit hanya boleh dirawat sebagai pesakit ini. Okay. Balik kepada saya kata tadi, dengan 1 dos saja pesakit itu makan, pada hari tersebut dia makan first dose, dia sudah tidak boleh menjangkiti ahli keluarga dia atau kawan dia yang duduk serumah dengan dia. Jadi tidak ada isu untuk kuarantin, tidak ada isu untuk kuarantin. Kecuali bagi kes-kes yang duduk jauh di pedalaman, dia susah untuk datang, macam saya bagi contoh di hospital orang asli Gombak, pernah pergi ke? Jadi situ bagi pesakit, katakan pesakit kusta orang asli, dia jauh, dia susah nak datang follow up lepas 2 minggu. So biasanya kita akan wardkan dia di hospital orang asli Gombak itu supaya mungkin dengan keluarga dia sendiri pun boleh pergi. Kita ada satu dormitory untuk keluarga duduk, supaya kita boleh ambil darah dia lepas 2 minggu, nak tengok kalau ada kesan sampingan dan sebagainya. Itu kita tidak panggil kuarantin, itu kita panggil sebab dasar dia punya masalah jarak nak pergi itu, jadi kita wardkan dia. Jadi tidak ada pengasingan dan keluarga terdekat tidak perlu risau. Dan untuk seseorang, walaupun kita close contact, kita dah terdedah tiap-tiap hari, kuman kusta ni dia slow grower, dia lambat untuk memanifestasi di kulit kita jika kita mempunyai daya tahan diri yang kuat. Pemakanan kita, cara hidup kita, kita ada penyakit lain atau tidak, nutrisi dalam badan, adakah kita kurang zat makanan. Tapi kalau kita orang yang sihat, kita terdedah dan kita ada daya tahan, askar kita sendiri tu akan mengepung kuman itu di dalam. Jadi cuma akan surface manifestasi bila kita makin berumur atau bila kita ada penyakit lain dan makan ubat yang suppress kita punya daya tahan diri dan sebagainya. Doktor, sebagai kesimpulan, bagaimana pula dengan aftercare? Bagaimana dengan penjagaan gaya hidup, kebersihan, kesihatan untuk mereka yang pernah terjangkit penyakit Hansen ini? Untuk mereka yang pernah dan telah sempurna rawatan, aftercare dia ialah kita selalu pesan sebelum kita release dia daripada kita punya pengawasan. Lazimnya selepas dia sempurna rawatan, kita masih mengawasi mereka di dalam tempoh surveillance period, pengawasan. Tempoh pengawasan bergantung kepada jenis kusta yang dia hadapi. Dia di antara 1 tahun sehingga ke 5 tahun kita mengawasi dia. Jadi sepanjang pengawasan tu kita akan monitor dia lah, dia ada timbul lagi tak lesion yang baru, tumpuk-tumpuk yang baru, ataupun kita nak tengoklah tumpuk-tumpuk yang pernah ada tu dah makin tulir dan sebagainya. Kalau dia daripada hanya kebas-kebas, dia dah elok, dah degree sentuhan dia ni yang kita panggil tahap 1 kecacatan yang tidak permanen, yang tu. Jadi kita pesanlah pada mereka macam mana nak hadapi cara hidup yang sihat, pemakanan kena jaga, kena aktif, sebagaimana kita nasihat kepada orang dan kepada keluarga juga. Kita biasa kita beri kaunseling supaya mereka memahami bahawa penyakit mereka ini adalah tidaklah ia adalah penyakit jangkit dan tidak perlu risau. Kalau dia datang balik, kalau dia masih ada, katakan lepas 1 tahun dia tiba-tiba nampak tumpuk yang baru lagi, dan kita kena mula semula ujian makmal dan sebagainya, dan jika dia menandakan dia mendapat dia punya
penyakit itu relapse atau berulang, ya, kita kena start baliklah tempat. Baik, terima kasih doktor. Baik, terima kasih doktor, dan juga kita juga mengucapkan selamat Hari Kusta Sedunia, juga Bulan Kesedaran Kusta Sedunia yang disambut pada tahun ini. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami. Itulah antara perincian dan juga perkembangan lanjut serta informasi berkenaan tentang penyakit kusta ataupun penyakit Hansen. Terima kasih kerana Baik, itu tadi Dr. Rafidah Baharudin dari Kementerian Kesihatan Malaysia di studio Kebawakan Perhatian